Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Mang, hafizahullah subhanahu wa ta'ala, pihak penganjur doa Dong Bulu Gading, muslimin muslimat yang mengikuti pengajian kitab Minhajul Talibin, semua muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita cuba ataupun kita sambung semula pengajian kitab Minhajul Talibin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Semoga ianya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi keberkatan kepada kita semua. Kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu perbahasan berkait dengan bab salatil Jum'ah. Katanya bab salatil Jum'ah, bab pada menyatakan sembahyang Jumaat. Dia perkataan Jumu'ah, dia boleh baca dengan Jumu'ah, boleh baca dengan Juma'ah, boleh baca dengan Jum'ah. Mim tu boleh baca bagi depan, boleh baca bagi atas dan boleh baca sukun. Baik, kita Jumu'ah, Juma'ah ataupun selagi dia Jum'ah. Okay, boleh? Kita baca tiga lah. Kalau baca Jumu'ah tu dia panggil lughah Al-Hijaz. Kalau baca Juma'ah tu dipanggil lughah Tamim. Dia boleh baca tiga, Jumu'ah, Juma'ah, Jum'ah. Jadi semua kita tahu bahawasanya dalam seminggu kita ada sembahyang yang dikenali dengan sembahyang Jumaat. Okey, pada ini kita masuk dalam bab yang membincangkan tentang sembahyang Jumaat. Baik. Katanya innama tata'ayyanu ala kulli mukallafin hurrin dhakarin muqimin bila maradin wa nahwi. Sesungguhnya tata'ayyan. Apa benda tata'ayyan? Maksudnya tertentu. Itu makna tata'ayyan. Tertentu. Ataupun kita katakan tata'ayyan maksudnya wajib sebagai wajib fardu ain. Itu makna tata'ayyan. Tertentulah ia salatul Jumu'ah ala kulli mukallaf, atas setiap mukallaf. Tertentu sembahyang Jumaat kepada siapa? Kepada setiap mukallaf. Mukallaf mukallaf ni maksudnya orang yang berakal lagi orang yang baligh. Mukallaf hurrin, yang merdeka. Jadi kalau mukallaf saat itu hamba tak wajib. Dia mukallaf, dia mukallaf adalah, sekali lagi wajib sembahyang Jumaat ataupun tertentu sembahyang Jumaat atas setiap mukallaf. Maksud dia mukallaf, lelaki yang mukallaf. Kata mukallaf maksud dia lelaki yang mukallaf. Jadi perempuan tidak wajib. Kalau kanak-kanak tidak wajib. Orang gila tidak wajib. Mukallaf hurrin, yang merdeka. Hamba tidak wajib. Baik. Zakarin. Oh, ada dah situ zakarin. Tak apalah. Sebab dia mukallaf asal makna lelaki dah. Zakarin. Anda tak perasan ada zakarin. Tadi baca dah. Ya, tak ada disebut zakarin. Sebab kita undur mula. Baik. Zakarin lelaki. Maksudnya orang puang tidak wajib. Muqim, yang bermuqim. Jadi bermakna orang musafir tidak wajib. Yang wajib adalah orang yang bermukim. Di perkataan bermukim, dia merangkumi orang yang bermustauhid. Bila maradin, tanpa ada sakit. Wa nahwihi, dan seumpamanya sakit. Seumpamanya sakit, kita contoh dia tu ditahan dan seumpamanya dikurung. Ataupun kita buat contoh pada hari Jumaat banjir besar sebagai contoh. Okey, itu antara keuzuran-keuzuran yang gugur kewajipan sembahyang Jumaat. Okey, boleh?
Jadi kalau orang tanya kita, siapakah yang wajib sembahyang Jumaat? Jawabnya adalah setiap mukallaf. Setiap orang yang berakal, lepas tu balik, merdeka, laki-laki, bermukim, tidak sakit. Dan seumpama sakit. Jadi bermakna kanak-kanak tidak wajib. Orang gila tidak wajib. Hamba tidak wajib. Perempuan tidak wajib. Orang yang bermusafir tidak wajib. Orang yang ada sakit yang kalau dia pergi sembahyang Jumaat, jadi dia perlu menanggung kesusahan yang teruk, maka tidak wajib dia hadir untuk sembahyang Jumaat. Katanya wala jumu'ata ala ma'dhurin bi murakhisin fi tarkil jamaah. Dan tidak ada Jumaat. Maksud dia tidak ada Jumaat, maksudnya tidak wajib Jumaat. Ala ma'dhur, atas orang yang diberi keuzuran. Diberi keuzuran bi murakhisin fi tarkil jamaah, dengan perkara yang mengharuskan meninggal berjamaah. Kita di sana dalam bab sembahyang jemaah, sebelum daripada ni kita bincang, di sana ada dipanggil uzur-uzur yang apabila ada keuzuran tersebut maka gugur tuntutan hadir sembahyang berjamaah. Ingat tak? Ingat tak, Amin? Amin? Kita sebelum daripada ni kita ada bincang berkenaan dengan keuzuran-keuzuran apabila ada pada seorang, maka gugur daripadanya tuntutan hadir sembahyang berjamaah. Maka uzur-uzur yang mengharuskan seseorang meninggal berjamaah, keuzuran tersebut menggugurkan kewajipan sembahyang Jumaat atas seseorang. Okey, jelas tak? Nah, itu maksudnya. Begitu juga katanya wala jum'ata ala ma'dhurin bi murakhisin fi tarkil jamaah. Wal mukatab, tidak ada Jumaat juga di atas hamba mukatab. Kita hamba ni dia ada beberapa jenis hamba. Ada hamba yang dikenali sebagai qin. Hamba qin ni hamba tuling. Tidak tuling. Hamba bersih, hamba sungguh dia. Kita di sana ada hamba yang dikenali sebagai hamba mukatab. Hamba benda mukatab. Okey, hamba mukatab lagu mana? Hamba mukatab adalah hamba yang telah penghulunya akad kitabah dengan dia dan dia terima akad kitabah tersebut. Akad kitabah ni kan ni? Penghulu dia kata mana ke dia? Amir, katabtuka bi kadza wa kadza. Aku akad kitabah denganmu dengan bayaran sekian-sekian. Kamu bayar sekian-sekian-sekian. Setiap bulan bayar banyak ni ke? Setiap minggu bayar banyak ni ke? Cukup dalam tempoh setahun. Baik, cukup tempoh ni, maka merdeka. Okay, itu makna hamba mukatab. Dia apabila Tok Guru kata lagu tu, hamba terima, maka apa hak yang perlu kepada hamba adalah bayar. Bayar sehingga cukup hak yang penghulu dia nak, maka dikirakan dia saat itu merdeka. Baik. Hamba mukatab tidak wajib dia Jumaat. Sebab dia hamba. Hadza man ba'dhurun 'ala as-sahih. Seperti ini, seperti hamba mukatab adalah mereka yang sebahagian daripadanya raqiq, hamba. Sebahagian daripada dia hamba, manakala sebahagian yang lain adalah merdeka. Okey, kita di sana ada hamba ni dinamakan dia sebagai hamba muba'am. Hamba benda? Hamba muba'am. Hamba sebahagian merdeka, sebahagian lain tidak merdeka. Jadi hamba muba'am ni ada sebahagian dia merdeka, ada sebahagian dia tidak merdeka. Adakah dia mengambil hukum merdeka ataupun mengambil hukum hamba? Kata ulama, kata Imam Nawawi, masalah ni ada khilaf. Ada dua pandangan. Ada yang mengatakan dia mengambil hukum merdeka, ada pandangan yang mengatakan dia ambil hukum hamba. Pandangan yang sahih, dia mengambil hukum hamba, bukan hukum merdeka. Kerana hamba muba'ab, okey, katakanlah si fulan adalah seorang hamba. Amir dengan Ahmad, dia pakat beli seorang hamba. Amir 10,000, Ahmad 10,000. Tiba-tiba Amir merdekakan bahagian dia. Dan Amir tak ada peti.
Kalau Amir ada piti, merdeka belakang hamba tersebut dan Amir kena bayar kepada kepada Ahmad. Sekarang ni ada piti Amir. Okay, boleh faham? Dan jadi Amir merdeka, bahagian dia ada piti tak bayar. Maka jadi sebahagian daripada hamba tersebut merdeka, manakala sebahagian yang kedua masih lagi dikirakan sebagai hamba. Maka hamba ni dinamakan sebagai hamba muba'am. Okey, nampak? Hamba dia hamba muba'am. Pun tidak wajib atas dia Jumaat. Dia ada lagi hamba lain, ada lagi. Hamba mudabbar. Hamba yang penghulu kata dia lagu mana? Penghulu guna perkataan dubur. Dubur makna benda ni. Belakang. Dubur makna selepas. Tengok kata dah. Anta hurrun duburam anta hurrun dubura mauti. Mung merdeka dubura mauti selepas kewafatanku. Maka itu maka hamba itu dinamakan sebagai benda hamba mudabbar. Lepas tu lagi hamba umul walad. Cuma umul walad dia tak masuk dalam perbincangan ni. Kerana benda? Kerana umul walad adalah hamba perempuan. Ni bab orang lelaki. Jadi tadi orang yang wajib atasnya Jumaat. Tetapi orang yang tidak wajib atasnya Jumaat bukanlah mesti tidak sah dia sembahyang Jumaat. Kanak-kanak dah wajib dia sembahyang Jumaat. Tapi kalau dia sembahyang Jumaat sah ke tak? Sah. Okey, boleh faham? Maksudnya hak yang kita bincang tadi adalah syarat wajib Jumaat. Orang hak yang wajib Jumaat, orang hak yang cukup syarat hak yang kita sebut. Hak yang kita sebut dah tadi. Tapi kalau orang tu tak cukup syarat tersebut, tak wajib dia Jumaat. Dan kalau dia pergi juga, sah tak Jumaat dia? Kena tengok. Kadang-kadang sah, kadang-kadang tidak. Kanak-kanak hak yang mumayyiz, sah Jumaat dia. Orang gila sah tak Jumaat? Orang gila tidak sah. Betul tak? Orang gila tidak sah. Hamba sah. Orang puang sah. Katanya wa man sahhat dhuhruhu sahhat jum'atuh. Barang siapa, dah kira orang lelaki kau puang, yang sah oleh zuhur ni. Kalau dia sembahyang zuhur sah, maka sahhat jum'atuhu, sah oleh sembahyang Jumaat ni. Kita nak tahu orang siapa yang sah sembahyang Jumaat, kita katakan ni, setiap orang yang sah sembahyang zuhur dia, sah sembahyang Jumaat. Orang puasa tak sembahyang zuhur, kalau dia tak ada haid, tak ada nifas, sah. Maka sah tak Jumaat dia, sah. Wajib tak puasa Jumaat? Tak. Hamba, sah tak zuhur dia? Sah. Jadi apabila sah zuhur dia, maka sah tak Jumaat dia? Sah. Katanya walahu. Dan harus baginya. Walahu lam lil jawas. Dan harus baginya. Lahu. Maksudnya wayajuzu lahu. Wayajuzu liman sahat dhuhruhu. Ataupun liman sahat jum'atuhu. Harus baginya bagi mereka yang sah oleh Jumaatnya. Dia tidak wajib Jumaat. Tapi dia pergi buat Jumaat. Harus bagi dia yang sarifah. Bahawa berpalinglah ia minal jami' daripada masjid. Faham? Harus dia berpaling daripada masjid. Maksudnya, sebelum daripada dia akad takbiratul ihram dia duduk masjid. Orang khutbah duduk masjid. Orang puang duduk masjid. Orang bermukim duduk masjid. Hamba abdi duduk masjid. Wajib tak demo-demo ni Jumaat? Tak wajib. Ngatu. Tak wajib dia mengerjakan Jumaat. Tapi dia pergi juga. Tapi dia orang sah sembahyang Jumaat. Contoh orang puang. Contoh.
Orang bermusafir. Untuk contoh. Sebelum akad takbiratul ihram, dia nak keluar daripada masjid nak balik tamu sembahyang Jumaat. Boleh ke tak? Hukum dia adalah harus. Kerana Jumaat tidak wajib atas dia. Walaupun dia hadir ketika Tok Khatib sedang baca khutbah. Oleh kerana Jumaat tidak wajib bagi dia, boleh dia nak tinggal masjid. Itu maksud walahu an yansarifa minal jami' illa al-marid. Ada pengecualian. Melainkan orang yang sakit. Orang sakit tak boleh. Kalau tidak wajib kerana sakit, tidak wajib kerana sakit, dia nak balik. Kau hidup masjid dah. Sebab dia orang sakit, tak wajib hadir Jumaat. Kerana susah untuk dihadir. Sekarang ni dia duduk masjid dah. Faham? Sekarang ni dia duduk masjid. Okey, boleh faham? Sebab dia orang sakit saat ni tu, okey, orang sakit pada asal wajib tak Jumaat? Pada asal wajib tak Jumaat? Pada asal wajib kalau cukup syarat wajib. Okey, boleh faham? Tak wajib sebab dia sebab sakit. Okey, boleh faham? Sakit yang menyusahkan dia kalau sekiranya dia hadir sembahyang Jumaat. Jelas tak? Jelas tak? Jelas. Tiba-tiba dia hadir. Dia telah hadirkan diri dia. Jadi ketika tu kena ambil asal. Boleh tak dia nak balik? Tak boleh. Manakala orang bermusafir, gugur kewajipan Jumaat kepada dia kerana dia? Kerana dia bermusafir. Faham tak ya? Dah dimari di masjid ketika tu orang tengah khutbah ke apa semua sekali, dia musafir ke tak? Dia musafir tak? Dia orang musafir. Faham? Bukan dia bertukar status ke tak? Sebab itulah dia balik sama juga orang puang. Kenapa dia tak wajib Jumaat orang puang? Kenapa dia? Kenapa dia? Kerana dia orang puang. Dah kalau dia mari duduk masjid tukar jantina ke boleh? Dia tetap puang. Sebab itulah tak wajib. Dia boleh faham? Orang sakit pada asalnya wajib Jumaat. Baik. Illa al-maridah, mereka orang yang sakit, wa nahwahu, dan seumpamanya seumpama orang yang sakit. Okey, siapa jadi maksud seumpama orang yang sakit? Jadi maksud seumpama orang yang sakit adalah contohnya orang yang buta. Orang buta ni dia tidak mendapati orang bawa dia mari masjid. Orang buta wajib dia hadirkan diri untuk sembahyang Jumaat kalau dia boleh ada orang pimpin dia buat mari Jumaat. Ataupun dia boleh mari diri. Ataupun ada orang boleh pimpin dia buat mari Jumaat. Buat mari masjid. Kalau tak ada, nak pergi diri, tak ada orang pimpin dia, orang bawa dia. Nak pergi masjid, lamakan pergi tak lain. Contoh. Maka ketika tu tak wajib dia hadir untuk sembahyang Jumaat. Faham? Tapi kan dia ada masjid dah ketika tu. Tak boleh balik. Tapi syarat sebelum daripada takbiratul ihram lah. Dah takbiratul ihram dah tak boleh lah sebab masuk sembahyang wajib dah kan. Boleh tak kita nak batal ikut dang sembahyang kita? Tak boleh. Mereka sembahyang sunat. Sembahyang sunat tu masalah lain. Fa yahrumu sirafuhu in dakhala al-waqtu. Maka haram insiraf. Insiraf ni berpaling. Berpaling ni maksudnya dia tinggal masjid. Balik rumah. Pergi tempat lain. In dakhala al-waqt, jika telah masuk waktu. Kalau tak masuk waktu lagi tak apa. Illa an yazida dararuhu bintidharih. Melainkan baru dah tak haram ni nak balik. Orang sakit orang masjid dah ni. Bahawa bertambah oleh mudaratnya bintidharihi dengan sebab menantinya. Bintidharihi ay bintidhari fi'liha. Dengan sebab menanti untuk mengerjakan Jumaat akan bertambah kemudaratannya. Allah, kau sakit. Mai tok bil khatib pula dak apa nak bunyi khutbah. Dia nak dengar. Dia cuba perhati kau sakit. Ataupun tok khatib macam singa kat atas mimbar. Mengang kepala dia. Kau sakit. Macam tu. Ketika tu boleh dia balik. Tak haram dia balik sebab ada keuzuran.
Okay, Abi. Katanya watalzamu syaikh al-harima waz-zamina in wajada markaban wa lam yashqa ar-rukub wa lam yashqa ar-rukub wa lam yashqa ar-rukub wal a'ma yajidu qa'idah. Katanya dan talzamu lazim. Lazim ni maksudnya wajiblah. Wajiblah ia al-jum'ah asy-syaikh al-harim akan orang tua. Al-harim yang lanjut usia. Orang tua yang lanjut dah usia umur 90. Wajib sembahyang Jumaat kalau mukallaf. Kalau mukallaf, orang merdeka, muda sakit, wajib Jumaat. Faham? Wazamin dan orang yang penyakit kronik. Sakit buah pinggang dan seumpamanya. Zamin. Termasuklah orang yang penyakit lumpuh. Wajib dia Jumaat. Tapi dengan berapa syarat? Dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, in wajada markabah. Jika mendapatilah oleh keduanya akan markab. Akan kenderaan. Dia ada kenderaan yang boleh menyampaikan dia ke masjid. Orang tua nak pergi jalan diri dah dah. Terlalu tua. Tapi ada kenderaan boleh pergi. Dah pergi lah kenderaan dia pun. Bukan mesti kereta mewah dah. Baik. Okey, yang pertama mesti kena ada dia kenderaan. Baik nak jalan diri dah. Kalau dia boleh jalan diri, wajib nak jalan diri ya. Tak semesti orang tua dah. Ada orang tua gagah. Ada orang tua gagah, halah orang muda. Tambah-tambah orang tua yang memang jaga pemakanan dia. Tak makan ngarut-ngarut. Makan benda-benda yang bahan-bahan kimia tak makan. Dia makan jenis-jenis pesen lama dia je. Minum. Ada jumpa orang tua mana? Tidak minum air pahit tak minum. Dia minum air telaga. Mana anda lupa dah. Tapi lama dah cerita ni. Dia Kelantan ke Terengganu mana jumpa. Kita tanya dia apa mata terang. Apa mata terang? Dia ngaji Quran. Dak lengah pinggang. Orang muda duduk setengah jam je ngaji Quran. Geliat macam nak patah pinggang. Mereka kalau beri handset ada masalah. Handset 4 jam tak apa. Ucap muka tengok handset amat. Ada apa? Baik. Allah. Wajib talzamu makna lazim, maksudnya wajib Jumaat akan asy-syaikh al-harim. Orang yang bersangatan tua. Syekh orang tua dah, al-harim yang lanjut usia. Wazamin, zamin ni orang lumpuh, orang yang berpenyakit kronik. Tapi dengan syarat in wajada markabah. Jika mendapati oleh keduanya akan kenderaan. Ini sebab dia jalan diri dak dah. Walam yashuqqar rukubu, dan tidak masyaqqah, tidak susah atas keduanya oleh mengenderai ataupun menaiki kenderaan. Jadi kalau ada kenderaan, patut tak susah pun kenderaan boleh je naik. Cukup 2 syarat tu wajib kan? Kalau dah cukup 2 syarat tu, kenderaan dah. Tapi nak naik, malulah nak naik. Allah nak akak kaki tu, Allah. Kalau sikit-sikit ada apa, main kenderaan tinggi. Contoh kita kata. Okey. Ataupun, memang tak ada kenderaan. Tak ada kenderaan. Kenderaan yang sesuai dengan dia. Motor tak boleh, motor. Kata dia tak boleh. Tak sampai masjid, sampai kubur naik motor, jatuh dulu. Contoh. Duduk mana atas motor. Okey, kalau ada kenderaan yang boleh dinaik dan dia tidak susah naik, kenderaan tersebut dia sampai kepada masjid, maka wajib dia kena hadir sembahyang Jumaat. Sama juga wal a'ma yajidu qa'idah. Orang yang buta yang mendapati ia akan qa'idah. Akan orang yang pimpin dia. Qa'idah orang yang pimpin dia. Orang buta tak wajib. Jumaat tak gugur kewajipan Jumaat kerana buta. Melainkan kalau tak kenal, tidak kenal dia, tak tahu nak pergi mana kat mana masjid. Kalau ada orang hak bawa dia wajib. Di zaman Rasul ada orang buta mari tanya Rasulullah tentang sembahyang berjemaah. Boleh tak dia tak mau bagi sembahyang jemaah? Rasul tidak izin kepada dia. Rasul tetap suruh dia mari sembahyang jemaah. Baik. Katanya wa ahlul qaryati in kana fihim
in kana fihim jam'un tasihu bihi al-jum'atu aw balaghahum sawtun 'alin fi huduwin min tarafin yalihim li baladil jum'ati lazimathu wa illa fala. Okay. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya wa ahlul qaryah, ahli qaryah, ahli sebuah kampung. In kana fihim jam'un, jika ada pada mereka itu, ada di dalam mereka itu jam'un, satu kumpulan ramai lah. Tasihhu bihil jum'ah, yang sah dengannya dengan jam' oleh Jum'ah. Jadi kampung tu, dalam mereka tu, okey, kampung tu dalam mereka tu ada orang sekumpulan manusia yang sah dengan mereka itu oleh Jumaat. Siapa yang sah Jumaat? 40 orang lelaki. 40 orang lelaki yang bermustautin lelaki. Dia nak kira bilangan 40 tu mesti kena bermustautin. Orang yang bermukim walaupun wajib kepada di Jumaat tapi dia tidak dihitung di dalam bilangan 40. Kata dia, ahlul qaryah jika ada dalam mereka itu kumpulan yang sah dengannya oleh Jumaat. Satu. Au balaghahum, atau sampai akan mereka itu oleh sautun 'alin. Sautun oleh suara. Suara min ay min muadzin, daripada muadzin. Suara 'alin, asal 'alin yang tinggi. Bukan suara yang perlahan lah, suara tinggi. Mengikut adat orang azan lagu mana orang azan. Orang tak azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu bisik begitu, ada azan gitu orang azan. Akak suara Allahu orang lagu mana suara azan. Okay, dia suara hak yang tinggi seperti adat orang hak yang azan. Sampai akan mereka itu oleh suara. Kedengaran suara azan. Fi huduwin, pada ketika tenang, ketika tidak suara, tidak riuh rendah sekali, angin pun tidak bertiup kencang. Dia kadang-kadang kalau angin bertiup kuat, kita panggil orang yang duduk sebelum angin tu tak dengar mana. Faham? Sebab suara kita telah dilarikan oleh angin. Jadi bisi bangor pun tak, angin pun sederhana, tenang. Maka dia dengar sampai kepada dia suara muadzin. Min tarafin yalihim, daripada sudut yang mengiringi ia akan mereka itu, sudut yang benda di tepi mereka, sudut yang tidak jauh dah daripada mereka. Li baladil Jum'ah, sudut zat itu bagi negeri Jumaat lah. Okey, sebagai contoh gini. Ni kita buat contoh. Kita sekarang ni kita ada dua qaryah. Qaryah yang pertamanya qaryah Semayo, yang keduanya qaryah Ajeng ni. Masjid duduk di qaryah Semayo. Tapi sebenarnya Semayo dengan Ajeng ni satu kampung. Dia satu qaryah. Okey, katakanlah orang tu duduk qaryah sebelah kita. Okey, duduk qaryah sebelah kita. Kampung dia tak buat Jumaat. Dia duduk sebelah qaryah lain. Kampung dia tak buat Jumaat sebab tak cukup bilangan. Bagi contoh. Baik, okey, nisbah kepada tak cukup bilangan tak wajib Jumaat sebab tu. Tapi oleh kerana dia dengar suara daripada Bilal yang bang di sini. Tidak kira dengan speaker. Speaker hak kuat agak, so tidak egoh dengar kalau kuat. Tahu? Speaker kalau kuat so tidak egoh dengar. Tahu tak Mazi? Tak tahu. Dia kalau kuat, dia tak tinggi, waktu kuat dengar. Biasa dengar orang buat konsert. Kita duduk jauh genap, berapa kilometer bunyi dia. Biasa dengar ni. Biasa.
Bukan kena dekat. Biasa kan? Kadang-kadang dululah. Kong bunyi. Rupa-rupa mana? Jauh 8 kilometer, 10 kilometer. Tu kita kata satu daerah dengar. Tapi bukan daerah besar. Daerah besar tak dengar lah. Daerah kecil-kecil je. Jadi, kalau angin sederhana, benda bising pun dak, suara Tok Bilal azan pada tempat yang tinggi dengan suara nyaring, sampai tempat dia suara Tok Bilal. Maka wajib dia kena hadirkan diri untuk mengerjakan Jumaat. Itu maksudnya lazimat, wajib ia Jumaat akan mereka itu. Wa illa fala, dan jika tidak, maka tidak. Maksud dia, jika tidak kedengaran suara muadzin, maka tidak. Tidak maksudnya tidak wajib dia mengerjakan Jumaat. Ya, Bi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wa yahrumu ala man lazimathu as-safaru wa yahrumu ala man lazimathu as-safaru ba'da az-zawal illa an yumkinahu al-jum'atu fi tariqihi aw yatadarrar bi takhallufihi 'an ar-rufqah wa qabla az-zawali ka ba'dihi fil jadid in kana safaran mubaha wa in kana ta'atan jaz. Qultu al-asahhu anna ta'ata kal mubahi wallahu a'lam. Katanya wa yahrumu, dan haram, ala man lazimathu, atas mereka yang wajib lah ia Jumaat akan dia. Orang yang wajib Jumaat atas dia haram as-safaru, bermusafir, ba'da zawal, setelah daripada gelincir matahari. Masuk waktu zuhur dia nak musafir, haram, tak boleh. Sebab apa? Sebab wajib atas Jumaat. Bila wajib atas Jumaat, tiba-tiba munuk rasa musafir, bermakna munuk lagi daripada kewajipan. Faham tak lagi? Munuk lagi daripada kewajipan Jumaat. Maka sebab itulah haram atas orang yang wajib atas dia Jumaat bermusafir selepas daripada gelincir matahari. Selepas daripada masuk waktu zuhur. Illa an yumkinahul jum'atu fi tariqih. Melainkan boleh, mungkin akan dia oleh Jumaat pada jalan, di dalam perjalanan. Jadi kalau dia dah buat Jumaat ke apa pun, dia boleh buat Jumaat di tengah jalan. Okay, dia faham? Sempat lah. Sebab aku kurang, Tok Imam semangat sikit kan. Lambat sikit aku rubah. Itu biar dia kapur dia dah main di kurang. Yang tu tak ada masalah. Jadi pendek kata, lepas daripada gelincir matahari masuk zuhur, tiba-tiba dia nak bermusafir, sedangkan dia orang yang wajib atasnya Jumaat, boleh ke tak? Hukum dia adalah haram. Melainkan kalau dia boleh semayang Jumaat di mana-mana tengah jalan dia. Haram sekiranya dia tidak dapat mengerjakan sembahyang Jumaat. Kerana apabila masuk dah gelincir dah matahari, menjadi kewajipan kepada Jumaat, tiba-tiba dia lari daripada kewajipan tersebut, sebab itulah hukum dia adalah haram. Baik. Au yatadarrar bi takhallufihi 'anil rufqah, ataupun jadi mudarat ia dengan sebab tertinggalnya daripada rufqah, teman-teman di dalam satu permusafiran. Ini permusafiran dululah. Nak musafir seorang tak boleh, kena musafir ramai-ramai sebab macam-macam musuh ada tengah jalan. Baik. Jadi gaya dia nak tolak dah kalau dia terbang sembahyang Jumaat, tinggal dia. Faham? Jadi ketika tu boleh dia keluar daripada kampung dia bersama dengan teman-teman dia, walaupun telah masuk waktu zuhur. Ini dikata selepas daripada zawal. Katanya Imam Nawawi, wa qabla az-zawali ka ba'dihi fil jadid in kana safaran mubah. Dan sebelum daripada gelincir adalah seperti selepas daripada gelincir. Mengikut kaul jadid, in kana safaran mubah. Jika adalah permusafiran itu permusafiran yang harus. Kalau permusafiran itu permusafiran yang harus, bukan permusafiran yang sunat, bukan permusafiran yang wajib, maka ketika tu tak boleh dia bermusafir walaupun tak gelincir lagi matahari.
Jadi apabila keluar fajar, nak musafir lepas daripada keluar fajar masuk subuh tak boleh dah. Hari Jumaat dah boleh dah. Nampak tak? Faham tak lagi? Menaikkan kerana ada kerana sesuatu benda yang ataupun keuzuran yang tidak dapat nak dielakkan. Masalah lain. Wa in kana ta'atan jas, dan jika adalah ia safar saat itu ta'ah, ketaatan. Contoh nak buat umrah sebagai contoh. Ataupun nak pergi benda nak pergi belajar sebagai contoh. Baik. Jas hukum dia adalah harus. Jadi dikatakan kena tengok safar saat itu safar harus ke ataupun safar ta'at. Kalau safar ibadah maka boleh. Safar yang harus waktu tak boleh sebelum daripada gelincir matahari. Lepas gelincir tu jelas dah. Qultu, berkata oleh aku Imam Nawawi, al-asahhu anna ta'ata kal mubah. Bahawasanya ta'at, ketaatan adalah seperti al-mubah. Sebagaimana hak mubah tak boleh, ta'at pun tak boleh juga. Okey, boleh faham? Wallahu a'lam. Itu pandangan Imam Nawawi. Jadi pandangan mu'tamad adalah apa yang disebut oleh Imam Nawawi. Jadi kesimpulan. Kalau lepas daripada fajar, lepas daripada gelincir matahari itu tak boleh. Sebelum gelincir matahari, dah khilaf. Qaul qadim mengatakan boleh. Qaul jadid mengatakan tak boleh. Sebelum daripada gelincir. Okey, boleh faham kan? Jelas tak? Cuma di sana ada pandangan yang mengatakan kena tengok safar tersebut. Kalau safar yang diharuskan tu yang kita cerita tadi, kalau safar ta'at, maka tu boleh kata dia. Tak ada masalah. Yang penting jangan gelincir dah mata. Kata qultu, berkata oleh aku Imam Nawawi, pandangan hak yang lebih sahih adalah al-asah at-ta'ah kal mubah. Hukum dia seperti hak yang mubah. Wallahu a'lam. Jadi kita ta'at ke, harus ke, tidak boleh bermusafir selepas daripada keluar fajar pada waktu subuh. Masuk Jumaat. Itulah. Katanya wa man la jum'ata 'alaihim tusannu al-jama'atu fi dhuhrihim fil asah wa yukhfunaha in khafiya 'udhruhum. Barang siapa yang tidak ada Jumaat atas mereka itu, tak wajib Jumaat, maka tusannul jama'atu fi dhuhrihim. Apa yang wajib kepada dia adalah sembahyang zuhur, dan disunatkan berjemaah pada zuhur mereka itu fil asah. Sembahyang zuhur jemaah. Tapi wa yukhfunha, dan menyembunyi mereka itu akan zuhur in khafiya 'udhruhum, jika tersembunyi oleh uzur mereka itu. Uzur mereka itu uzur yang tersembunyi. Okey. Kalau gitu, benda sembahyang jemaah zuhur senyap-senyap. Sunat buat gitu. Jelas tak? Baik. Wa yundabu liman amkana zawalu 'udhrihi ta'khir dhuhri ila al-ya'si min al-jum'ah. Disunatkan bagi mereka yang amkan, yang boleh hilang, yang amkana imkan, boleh hilang, zawalu 'udhri, hilang uzurnya. Dia sunat bagi mereka yang amkana zawalu 'udhrihi ta'khir dhuhrihi, melewatkan sembahyang zuhurnya ilal ya'si, hingga kepada putus asa minal jum'ati, daripada sembahyang Jumaat. Jadi kita kata sebagai contoh, dia sakit. Allah sakit nak Jumaat, mana sakit ni? Okey, tak wajib Jumaat tadi, wajib sembahyang zuhur. Comelnya dia lewatkan sembahyang zuhur, sehingga putus dah harapan untuk sembahyang Jumaat, sebab orang selesai dah. Maksudnya biarlah dia sembahyang Jumaat sehingga putus sembahyang zuhur, sehingga putus harapan untuk dapat sembahyang Jumaat. Okey, putus harapan untuk dapat sembahyang Jumaat. Sunat dia lewatkan sembahyang zuhur. Jelas tak? Jelas tak? Wa li ghairi kal mar'ati waz zamin ta'jiluha, dan bagi orang hak yang selain daripadanya seperti perempuan, orang hak yang zamin, orang hak yang penyakit lumpuh tadi tu, bagi lain daripada orang ni, ta'jiluha, menyegerakannya zuhur. Orang pun boleh sembahyang masjid tak bayang hari Jumaat, dia nak menghadap sembahyang zuhur, boleh, tak ada masalah. Baik. Katanya wali sihhatiha ma'a syarti ghairiha syurub, dan bagi sahnya Jumaat ma'a syarti ghairiha, bersama dengan syarat selain daripadanya Jumaat.
Syarat sah Jumaat bagi sahnya Jumaat bersama dengan syarat selain daripada Jumaat. Maksudnya kan kita ada sembahyang fardu-fardu biasa kan, dia ada syarat sah dia kan. Bersama dengan syarat sah tu ada lagi penambahan dia. Syurutun itu disihat ya, khabar muqaddam, syurutun mubtada muakhar. Bagi sahnya ada beberapa syarat. Tapi syarat sah sembahyang Jumaat sana itu bersama dengan syarat sah sembahyang yang selain daripada sembahyang Jumaat. Itu maksudnya wa lisihatiha ma'a syarti ghairiha syurut. Ahaduha waktu zuhur. Yang pertamanya adalah waktu zuhur. Baik. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu, kita tengok soalan pula. Ada ke tak? Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan pada sesi lalu, orang yang jamak takdim kemudian tertinggal rukun dan tidak pasti tertinggal dalam salat yang mana? Adakah boleh dia solat jamak takhir waktu tersebut atau hanya semata-mata boleh solat dalam waktunya sahaja? Okey, boleh dia solat jamak takhir. Tak ada masalah, boleh dia buat. Sebab dia kan ke dia kata tak boleh buat jamak takhir? Tak ingat dia kata boleh ke tak. Pada zahirnya tak ada masalah, dia boleh buat jamak takhir. Pada zahirnya. Nanti anda tengok semula. Wallahu a'lam. Tengok semula. Tak ingat. Katanya benda salam Ustaz. Kalau masa sujud tu kita salah tersentuh tak cicak kering. Lepas tu derah-derah kita alih tangan. Sah tak solat? Masalah yang sama dengan nombor satu. Cuma keadaannya gini. Kita ingatkan pasti nak sujud. Kedua baru perasaan yang rupanya kita sentuh tadi tahid. Guna pula tu Ustaz. Okey, tahid cicak kering. Kalau dia sentuh sekejap, okey, itu tidak menjadi masalah. Di antara perkara yang membatalkan sembahyang adalah apabila kita terkena najis yang tidak dimaafkan tapi dengan syarat illam tulqahalan, jika tidak dicampur selalu. Maksudnya kalau kena ia dah dang lama, kita pun alihkan tangan kita daripada tempat tarik cicak saat itu, sekejap aja kah kita akak selalu, maka ketika itu tak ada masalah, ada batas sembahyang. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, soalan pada malam ni dua je Ustaz. Okey, hak yang tadi dia kata hak yang soalan hak yang pertama tadi, soalan Hafizan, dalam kitab Mughnil Muhtaj dia kata amma jam'uhu ma ta'khiran fajaizun illa mani'a lahu. Jadi boleh dibuat jamak takhir. Yang kita cerita kena buat hak sembahyang zuhur dalam waktu, sembahyang asar dalam waktu, maksudnya tidak boleh dah dibuat jamak takdim. Jadi kalau dia tinggal rukun tapi tak tengok hak mana dia tinggal, hak pertama ke hak kedua, maka dia kena sembahyang mula baka dua-dua. Okey, boleh faham tak? Lepas tu tidak boleh dibuat jamak takdim. Jamak takhir boleh. Tidak ada halangan untuk buat jamak takhir sebagaimana yang disebut dalam kitab Mughnil Muhtaj. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas kuliah online kita pada malam ini dan juga di atas jawapan kepada soalan-soalan yang telah ditanya. Jadi terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz dan terima kasih kepada semua yang ambil bahagian pada malam ini. Mudah-mudahan memberi kebaikan kepada kita dunia akhirat insya-Allah. Jadi untuk akhirnya tadi Ustaz ada sebut pasal banjir tadi. Saya pun baru teringat sekarang ni sahabat-sahabat kita di Terengganu sendiri, di Kelantan, Pahang, Selangor dan negeri-negeri lain sedang hadapi ujian banjir. Jadi malam ni saya nak mintalah Ustaz untuk baca doa dan baca doa untuk sahabat-sahabat kita yang ditimpa ujian banjir. Dipersilakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati bi qulubina wa abdanina was salamata wal afiyata fi dinina wa dunyana. Allahumma ighfir lana
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولأقاربنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء، ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعط كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم أعط كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz dan terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita akan sambung pada malam esok pula insyaAllah. Jadi untuk malam ni sekadar ni saja. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang yang lemah itu datangnya daripada diri saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak. Marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surat al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta